Hai, Assalamualaikum guys. Kita berjumpa lagi, kita bertemu lagi dalam satu lagi episod terbaru Benda Boleh Bincang live show bersama saya Faizal Mokhtar, dan hari ini kita ingin berjemput ataupun kita nak bersama dengan seorang lagi tetamu undangan kita ataupun kita punya guest untuk kita punya IG Live Talk Show ni, dan sahabat dia ataupun kawan kita ini adalah seorang yang orang kata saya secara peribadi personally menganggap beliau adalah seorang follower yang tegar lah. Yang apa saja saya post online, apa saja entry yang saya bubuh dekat social media, tak kisah di Facebook ke, di Instagram ke, di Twitter, beliau sentiasa follow, beliau sentiasa like dan beliau sentiasa komen. Dia adalah antara segelintir atau beberapa orang tribe atau follower saya yang sentiasa orang kata mengikuti ataupun selalu saja berada di mana-mana saja posting saya. Dan sedikit latar belakang tentang beliau sebelum beliau masuk, sebelum saya jemput beliau masuk. Beliau adalah orang yang ataupun individu yang lebih kurang mempunyai latar belakang yang sama dengan saya dalam industri penerbitan dan realisasi buku, dan beliau masih lagi aktif sehingga ke hari ini. Dan kita nak share lah sedikit sebanyak dia punya pengalaman, dan kita nak bersama beliau sekarang nak cerita sikit macam mana keadaan beliau sekarang dan apakah antara projek-projek baru yang sedang diusahakan. Beliau yang masih lagi aktif di dalam talian. Hari ini pun saya nampak dia ada posting juga. Assalamualaikum. Dengar tak? Salam. Bro, baju colour sama bro. Merah mubara semangat wajah. Merah mubara semangat wajah. Macam mana kau tahu aku pakai baju merah hari ni? Aduh. Follower tegar. Follower. Aku tadi pakai baju lain. Aku tukar. Tengok sama juga. Ya, apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sihat alhamdulillah. Waalaikumsalam, sihat alhamdulillah. Nak makan dah. Lepas semua dah settle lah ni. Lepas semua dah settle lah ni. Di dalam rumah. Dalam rumah. Yelah, nampak macam dalam rumah. Background pun macam dalam rumah. Tu ada mana? So nak tanya hari ni aku kat office lagi ni. Tabik. Aku kalau kat rumah, aku tak live, aku terus tidur. Betul-betul rumah Betul rumah Macam mana aku nak live kalau aku dalam keadaan tidur? Susah. Aku nak tanya sekarang ni macam hari ni kau buat apa sebenarnya hari ni Kau punya rutin harian sekarang. Boleh mula ni? Okey. Boleh mula ni? Oh, dah mula dah. Mula dah. Dah 5 minit mula bro. Dah mula dah. Okey, assalamualaikum pada siapa nama? Apa tu? Haikal Sau Jihan Sunshine. Dan pada tuan rumah lah. Tuan Faizal Mokhtar. Pada tuan rumah. Tuan Faizal. Jadi rutin hari ni rutin hari-hari lah kot. Rutin hari ni Jadi kalau ikut rutin biasa lah. Jadi kalau ikut norma baharu selepas suara bergema ke? Sebab macam dengar bergema Tak pegang. Macam mana? Sebab macam dengar bergema. Okey. Tak ada. Suara aku kot yang bergema. Suara kau okey? Okey. Okey. So rutin masuk office 96. Macam biasa lah. Masuk office 96. Macam biasa lah. Kota Damansara. Office mana tu? Galeri Ilmu. Kota Damansara. Oh, kau pergi office? Baru masuk selepas 2 minggu work from home. Sekarang kira start minggu ni lah. Minggu ni start. Okey. So itulah. 9 sampai 6 dah ada pilihan lah. Siapa nak 85, siapa nak 96 sebab saya dah ikramat kan. Jadi saya pilih 9 lah. Sebab kalau ikut saya kalau rutin lah, rutin pagi kira lepas settle semua dah mandi semua. Dalam pukul 8 lah saya gerak. 8 maknanya dalam sejam juga ni dah sampai sebab office. saya naik motor. Dia kalau daripada Keramat pergi Damansara tu ada dua lah, sama ada Duke atau MR100. Tapi sebab saya bawa motor ni tak berapa nak laju, saya lalu MR100 lah. Tak berani nak lalu highway. So dalam 45 minit macam tu lah. Sebab apa tak berani lalu highway? Bawa slow. Tak berjiwa kelajuan.
Relax je lah. 80 macam tu lah paling laju kan. Yang penting selamat sampai. Dash 1 to 5. Dash 1 to 5. Memang itu pun kelajuan dia sebenarnya. Itu cerita dia. Sebab kalau lalu rutin dia daripada pagi sampai ke petang kat office buat apa? Naik motor. Tak tahu nak duduk lane mana. Okey, rutin daripada sampai office sampai balik, apa rutin kat office selalunya? Okey, rutin kat office Okey, dia kalau hakikinya waktu sebelum pandemik, mungkin sebab tuan pun bekas editor kan. Tapi kalau macam saya punya bahagian Puris ni kita ada dua fokus lah. Buku seram dengan komik. So dia punya rutin dia sama ada cari penulis atau handle penulis punya bahan lah. Tapi bila datang pandemik ni orang cakap dia berubah tau. Dia punya gerak kerja tu berubah sebab demand pada komik dengan seram kita orang ni tak sekuat buku agama dan motivasi. Sebab galeri ni kalau siapa yang pernah dengar galeri ilmu, kita punya tagline, anda membina keluarga, kami meriahkannya. Dia maksudnya masih lagi lah, senang cakap, kita nak semua kategori lah, mak ayah, budak kecil, remaja. So semua kategori ni kita nak, maknanya buku agama, motivasi, mak ayah. Lepas tu kanak-kanak, asuh. Untuk remaja kita orang lah, Puris. Tapi kekuatan utama kita memang buku agama lah. So bila sebut kanak-kanak asuh tu, rasanya ramai kot kenal Setan Kudu Setan Gemuk, majalah asuh. Setan Kudu Setan Gemuk tu, itu kita orang lah. Dan bila Puris ni pula, dia baru dalam 2016 macam tu. So kira komik ni pula dalam 2 tahun. Jadi bila demand dia tak sekuat, senang cakap macam komik M, gempak lah. Jadi bila datang pandemik ni, berubah lah gerak kerja tu. Kira daripada seorang editor komik, editor seram, dapat task baru, dipindahkan untuk sementara buku agama dengan motivasi. Kira apa yang dibuat selepas pandemik ni, 2 projek lah yang tengah dibuat. Buku doa dengan buku kereta. Okey. So, fasa dia macam mana sekarang? Apa dia? Berapa persen dah? Berapa persen dah siap buku tu? Projek tu? Putus-putus tuan. Okey. Buku tadi yang tuan buat tadi tu dah berapa persen dah? Macam mana? Dia punya fasa sekarang. Buku tadi tu, buku baru tu. Oh tu. Buku tadi tu, fasa dia dah berapa persen? Okey. Kalau buku kereta ni ikutkan sebenarnya dah siap. Tinggal lagi kita nak bagi nilai tambah lah. Saya ni meneruskan pattern untuk menambah nilai kepada buku tu. Maknanya buku kita akan bagi satu video. Video pasal kereta lah. So waktu nak shoot, datang pula PKP2 kan. Dia punya shooting tu tergendala lah. Untuk buku tu tergendala kejap yang kereta tu. Tapi yang tengah betul-betul buat sekarang ni buku doa tu lah. Buku doa ni kira, kalau tuan perasan sekarang ni style dia jual kotak. Package kotak kan. Satu buku ada kotak dia lah. Dalam tu ada beberapa item lain lah. Dan buku ni insyaAllah akan ada QR code lah. Akan ada beberapa orang ustaz, dia punya penerangan doa apa semua. Maknanya bukan buku yang 20-30 ringgit lah. Mungkin 100 ringgit mungkin. So dia ada nilai tambah kat situ lah. So tengah giat Berapa persen dah tu siap buku tu? Apa dia? Berapa persen dah siap buku tu? Lama tak dengar. Hello. Buku tu berapa persen dah siap? Dengar? Kalau ikut sekarang, buku tu berapa persen dah siap? Tengah dalam proses penulisan, pengumpulan bahan. Sebab bahan pun daripada buku kita orang jugalah. Maknanya buku-buku galeri yang sebelum ni dikompil dalam satu buku yang kita akan buat hardcover macam tu lah. Target dia bila nak hancar tu? Target dia? Tak dengar. Aku buka lah mic ni senang. Hello. Alamak. Dengar ke tak? Sekejap, saya try. Dengar?
Dengar. Hello? Dengar? Dengar tak? Dengar. 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 Dia putus-putus Sekarang dengar tak? Aku dengar kau. Aku dengar aku tak? Dengar. Okey, dengar. Okey. Aku nak tanya tadi, kau target buku tu keluar bila? Bulan 1, insyaAllah. Januari. Bulan 1, maknanya 2 bulan dari sekarang lah. Okey. So yang kalau komik macam mana komik sekarang? Macam mana? Komik. Ada komik baru? Itulah yang satu benda yang sangat galat. Dengar tak? Dengar. Ada satu komik ni, kita buat dengan type sini. Sekejap tu dia. Keluar tak komen? So The Bingkisan Hati ni senang cakap, waktu anugerah popular tak silap tahun lepas lah. Nombor 1, nombor 3, nombor 1 dia, nombor 2 Ustaz Abid, nombor 3 pun dia punya buku. So senang cakap dia famous lah budak ni. Penulis ni famous lah. So bila kita buat komik, saya offer dekat dia. Dia offer, kita nak buat komik. Dia sanggup datang, dia Melaka tuan. Dengan mak dia, dia bujang lagi lah orang cakap. Dia datang dengan mak dia Melaka nak buat komik. Punya semangat orang cakap. Tak pernah datang ke dia tu. So, bila dah datang, dah panjang semua, bahan semua dah siap. Bila datang COVID ni orang cakap, fokus kita dah bukan pada buku Puris. So buku orang cakap yang sepatutnya bawah komik Puris, kita buat motivasi. Tu cerita dia. Okay. So sekarang dia tak buat komik kan ni? So sekarang dia tak buat komik kan ni? Ya. Tak apa. Siapa tu? Hello? Ini tak dengar langsung. Yang ni memang tak dengar langsung. Tak ada sound. Tak dengar. Yang ni memang tak dengar. Ini tak dengar. Yang ni memang tak dengar langsung. Tak dengar. Yang ni memang tak ada sound langsung. Ini memang tak ada sound. Ini kita pasal tulis. Hello. No sound. Dengar tak? Okey. Ni dengar. Okey. So buku tu sebenarnya sekarang ni dah terbit. Tapi terbit bawah kategori motivasi. Bukan bawah komik lah. Ni tajuk dia. Kalau perasan saya ada. Tapi ada lukisan. Ada lukisan komik dalam tu? Betul. Dia lebih kurang 70% teks, 30% komik. Teks tu lagi banyak lah. Dia macam. So sekarang tu tajuk dia tu. Dah rilis lah komik tu? Dah. Baru siap. Ni nama dia punya pelukis. Ada kat situ komik tu? Lain dia betul lah. Saya rasa saya punya line ni teruk ni. Tapi komik tu ada kat situ? Adalah dalam buku tu adalah komik. Maksudnya muka surat belakang tu dalam 30% yang belakang tu semua komik lah. Dia full colour lah. Ni ada dekat dengan tuan sekarang komik tu, buku tu. Alah, tak ada lah. Tak bawa lah. Dekat office. Okay, tak apa. It's okay. Tak apa, nanti next round. Boleh. Itulah ingat kalau itulah. Tapi kita biasa live malam Tuan biasa buat live malam Kalau nak buat siang boleh tadi, tapi kita setting lah. Tak apa, next time lepas ni, kita punya episod lepas ni kita buat siang. Itulah. Siang insyaAllah. Lepas ni kita buat live siang. Lagi. Sorry. Okay. Tak apa, it's okay. Nanti kita buat siang, kita buat lain kat office. Ni nak tanya soalan seterusnya. Sebelum tuan jadi editor buku, sebelum tuan kerja sekarang ni, boleh cerita sikit latar belakang tuan. Sebelum ni tuan buat apa? Kerja apa? Kau buat apa sebenarnya? Okay.
Saya publishing UiTM 2009 habis. So bila habis belajar tu memang praktikal dekat UTHM, Pejabat Penerbit. Ini kira memang orang cakap staff sambilan lah kat sana. So kira first job lah orang cakap official memang galeri dari 2010 sampai sekarang. Dalam kita orang punya kelas, dalam 13 orang. So yang masih dalam publishing saya seorang. Memang kalau ikut dulu masa belajar ambil publishing tu memang cita-cita orang cakap nak jadi editor. So memang alhamdulillah dapat sampai sekarang. Daripada dulu memang cita-cita jadi editor? Apa dia? Daripada dulu, daripada belajar dulu memang cita-cita jadi editor ni? Saya ambil belajar. Dia kalau ikut, saya minat kalau ikut tapi dia majalah Gempak. Majalah Gempak. Okey. Ini siapa nama antara punca saya minat ni, tuan kenal kot ni. Dia type sini. Sebab nak sebut kan. Siapa tu? Ni antara orang. Siapa? Boleh baca? Boleh. Itu kawan tu. Office dia dekat rumah ni. Rumah dia dekat office. Kenal. Macam mana boleh kenal Nazim? Saya minat penulisan lah. Macam mana boleh kenal Nazim ni? Macam mana boleh kenal Nazim? Alamak, tak dengar. Macam mana boleh kenal Nazim? Okey. Macam mana? Kalau ikut, saya suka majalah Apa. Apa. Kalau majalah Apa, saya baca majalah dalam Ujang kita biasa ada siapa nama Air lah kan, aku hidup dalam blues tu aku. So lepas tu Air dia keluar dia keluar apa nama, bukan Air sebelum tu dia keluar Aku dan Sesuatu dulu kan. So waktu tu dalam Aku dan Sesuatu tu ada Nazim, kalau tuan ingat. Betul. So, waktu dia keluar kan, itu tu saya start follow Nazim lah. Dan saya perasan Nazim ni dia kerja dengan Gempak semua kan. Waktu tu badan dia pun besar juga lah. Betul. Bukan macam sekarang. Tak payah cerita pasal badan lah. Tak payah cerita pasal badan langsung. Sebab waktu tu saya pergi office dia kan. Saya waktu tu diploma, saya pergi Gempak punya office, lawatan sambil belajar. Pergi sana buat hubungan lah. Dia. Waktu tu lah. Live orang cakap jumpa superstar lah. So orang cakap dunia ni kecil je. So ni majalah ni antara yang saya suka lah, Komiko. So bagi saya majalah ni so far the best lah bagi saya. Tak tahulah majalah Malaysia mana, tapi dia punya idea tu sangat fresh lah. Tapi kejap je majalah tu kan, tak sampai berapa isu Rasa tak sampai 10 kot, berapa tak. Tapi best lah. Betul. Ini ada satu lagi soalan yang saya simpan, yang lagi penting daripada soalan-soalan yang saya tanya sebelum ni. Tuan ingat lagi tak bila pertama kali tuan jumpa saya? Pertama kali Kau ingat lagi tak bila first time kau jumpa aku? First time kau jumpa Nazim tadi, kau ingat? Tapi kau ingat tak bila first time kau jumpa aku? Rasa sebab yang Doodle Battle tu kot, bukan Doodle Battle kat mana? Itu bukan? Yang tu kot? Ya ke? Atas pentas tu? Sebelum tu lah yang kita jumpa dekat Kajang dengan Nazir Salam tu. Bukan yang tu? Itu first time? Sebab saya follow. Sebelum-sebelum ni tak pernah jumpa lah. Saya rasa Tuan Faizal ni someone lah dalam komik kan. Dah lama dah. Saya stop tu dah lama. Tapi saya rasa official saya jumpa yang kita jumpa dekat kedai mamak tu lah. Yang kita minum petang lah. Okey, sebenarnya aku boleh bagi jawapan kau yang lebih tepat daripada tu. Okey. Aku sebenarnya jumpa kau dekat University UiTM sebab aku senior kau. Ingat? Aku pun dulu Mescom juga, cuma kau publishing, aku broadcasting bro. Aku senior kau dekat UiTM.
Tapi masa tu kau baru masuk. Aku dah Betul, keluar betul. dah. Sebab saya 2004 dekat Arau lah, diploma lah kan. Ah, Lepas tu pindah ah, Puncak Perdana. ah, Kira masuk Induk saya betul. 2007. Masih mula-mula dekat Arau tu. Masa tu kita travel pergi sana. Aku memang kat ITM Shah Alam. Tapi masih ujung-ujung senior year tu sebab aku repeat paper. Kita orang travel pergi Arau tau. Tapi masa tu tak bertegur kot. Aku rasa first time kita jumpa kat Arau. Masa tu ada Fescom, Festival Mescom. Dulu lah punya cerita ni. 2004 lah, ingat apa? Lebih kurang lah ujung-ujung tu. Lepas tu baru saya masuk Karangkraf lepas tu. Tapi tu tak rasmi. Yang rasmi kita jumpa dekat kita buku lah bro. Yang lagi salam tu lah, yang petang tu lah. Tapi bila dah masuk industri ni tak kisahlah. Kau kat publishing ke, kau kat mana ke, kita jumpa orang yang sama je. Macam kau junior aku senior kau. Batch mana pula? Dia bawa aku. Dia kau lagi bawah. Dia publishing kat tu. Tak silap aku lah. Dia lepas tu siapa tu? Ada 4-5 orang tau kat PTN Mescom tak? Rachila tu senior kau kan? Betul. So lebih kurang macam gitulah cerita dia. So sekarang ni sebab kita punya talk show ni kita memang tak lama lah dalam 20-30 minit. Untuk soalan-soalan aku yang terakhir yang aku nak tanya kau tak apa, nanti kita buat siang pula. Aku nak tanya kau 2-3 soalan terakhir ni. Apa plan komik Puris untuk 2021? Secara jujur, untuk yang current punya pergerakan kita orang, macam yang kita jumpa dengan Azmi Deka tu lah. Saya mengambil apa yang Tuan pesan tu. Pastikan kita wujud di mata media sosial lah. Setiap hari mesti hadir. Setiap hari mesti hadir. So kalau ikut Puris memang 5 tu lah kita pegang. YouTube, TikTok, Instagram, Facebook dengan apa lagi satu IG lah. IG, FB, TikTok, Twitter dengan YouTube. Tapi yang hari-hari semua ni tuan urus 5 saya admin. Semua ni tuan yang uruskan. Tapi yang hari-hari betul saya buat bangun pagi ni punya ni lagi awal daripada pagi tadi. Benda yang saya buat, saya tak ikut jadual betul lah. Macam orang cakap nak post pukul berapa kan. Saya tak ikut sangat jadual tu. Saya ikut suka hati saya. Tak apa, yang penting post. Kalau yang penting post. Pukul 3, pukul 4 ikut suka hati saya. So dalam Kiamula ni. So kira apa nama yang buat betul IG, Twitter dengan FB. Tapi yang betul-betul aktif betul mungkin yang nampak proper IG lah kot. Memang kita ada buat 3 kan, ada 3 bahagian kan. So Twitter, TikTok, lain-lain. Twitter, TikTok, lain-lain. Nak promote Twitter, nak promote TikTok. TikTok lama tak buat dah. Kadang share balik benda-benda lama yang pernah dibuat. Itu satu lah. Yang keduanya, bila dah tak terbit secara fizikal, itu yang saya offer lah dekat geng-geng komik ni. Kalau tuan perasan lah, yang e-book, kalau tuan perasan. Saya ajak geng-geng Puris geram dengan komik ni. Siapa yang dah ada bahan, yang tak tahu bila nak terbit versi cetak, buat dulu e-book. E-book ni lebih daripada bahan promo lah. Right. Tapi promo-promo pun kita jual terus lah. Sebab saya baru join yang orang cakap ini, orang cakap sendiri punya inisiatif lah. Bukan bawah Puris lah, tapi sendiri punya inisiatif. Saya ajak diorang terbitkan e-book dalam 30 muka surat, jual dalam harga $2 satu unit. Itu yang dibuat. Jalan setakat ni dah 20 e-book saya buat. Saya urus terbit. Komik, novel, buku masak dia semua. Lancar dia. Banyak publish kat mana? Terbit kat mana tu? Terbit kat mana tu? Dekat ni. Sekejap, saya tunjuk sini. Ini sebab ini yang saya join ini orang cakap diorang ni akademi lah. So, tu saya punya bookstore. Siapa yang join ni dia adalah bayaran apa semua. Saya pun dah join, saya bayar apa semua. So saya dapat sini bookstore sendiri dekat bookstore saya lah.
Dan semua geng-geng tu dalam setakat ni dia punya nama ni. MSJA. Boleh tengok dekat ni. Sekejap. Panjang sikit lah dia punya ni. MSJ ni apa? Ni. Dia baru lagi ni. Ini pun baru start buat dia punya Instagram tu. Boleh tengok situ. Dia orang banyak geng-geng doktor. Geng-geng doktor banyak dalam ni. Doktor yang nak menulis. Tapi dia orang nak menulis buku penerbit dah tak cetak. Seorang dua buat ebook lah. So bila dia orang buat ebook, saya salah seorang lah yang orang cakap orang buku yang nampak korang bukan ahli kan. Tapi kira semangat nak buat buku. So orang cakap saya nyambil-nyambil lah. Tolong sambil saya terbit saya punya. Tapi guide dia orang juga lah cara buat buku dengan yang lebih betul lah. Macam tu lah. So dalam ni dah dalam setakat ini orang macam tu. Setakat ni sambutan menggalakkan So far so good lah. Nampak lah dia punya belian tu adalah, tak adalah setiap hari. Tapi boleh kata setiap minggu tu akan ada lah orang beli lah. Tapi dia lebih pada benda baru. Dalam dia baru start macam mungkin kata aktif tahun lepas lah, 2019. I see. Dalam tu. Tapi itulah, Tuan ni saya tengok antara benda yang saya tengok yang paling saya respect adalah Tuan rajin cari ataupun lebarkan network. Betul. Itu antara yang saya suka buat. Dan bagi saya network tu macam mana orang cakap network tu apa nak cakap? Apa istilah saya nak cakap network tu apa? Business prospect lah, prospek atau potensi untuk kita kembangkan bisnes kita. Saya cakap network tu rezeki lah saya cakap. So mudah nak faham. Okey, Meh, ini soalan terakhir ni aku nak tanya ni sebelum kita off air ni. Aku nak tanya kau dalam tempoh sebulan kita nak tutup kalender 2021 ni, engkau sendiri apa kau punya azam, kau punya matlamat, kau punya perancangan untuk 2021? Engkau sendiri secara peribadi. Okey. Ringkasnya siang memang makan gaji lah orang cakap kan. Memang buku fizikal lah. Tapi selain pada office hour tu memang saya pulun yang e-book ni kau-kau lah. Sebab saya nampak dia memang satu benda yang bila saya dah approach ramai jugalah, geng-geng buku giga lah. Saya cakap siapa-siapa yang rasa nak bernafas baru, jom join e-book. Tapi boleh kata dalam 30 betul. Memang 30 senyap lah. Sebab saya nampak benda ni mindset lah. Benda ni mindset yang orang cakap kita tahu kita dihadapkan dengan pandemik ni. Tapi yang saya perasan dia orang tak berani lah. Macam yalah macam tuan cakap. Tuan sendiri saya nampak yang buat IG. Bagi saya apa yang tuan buat ni lah yang bagi kekuatan saya buat IG live. Macam saya pernah cakap, sedar tak sedar, tuan mungkin dah beratus, saya baru 80 kali sesi saya buat. So benda yang kita buat ni kebanyakan orang yang so-called orang kata bukanlah ortodok, tapi dia orang lagi suka benda yang bukan new normal. Dia orang macam selesa dengan, walaupun dia tahu tradisional, tapi tradisional ni dia tahu memang macam tu je lah. Tapi dia orang tak nak tak boleh pergi dia orang tak nak cuba benda baru. Tu untuk peribadi saya nak buat benda ni betul-betul lah. Saya nak buktikan yang betul-betul tak boleh. Tapi tuan ini sebelum kita tutup tirai ni, saya sebenarnya nak dedahkan buat pertama kali ni. Sebab tuan pun dah bercerita pasal Andy Book sendiri kan, betul tak? Saya nak terbitkan buku saya dalam Andy Book tu dan tuan kena tolong saya. Sebab saya nak siapkan buku yang saya akan terbitkan ni memang saya nak tuan uruskan. Boleh tuan Kecil tapak tangan. Sebab kalau tuan tengok saya punya entry cerita-cerita pendek dekat IG yang saya post hari-hari tu, nak saya akan bukukan, tapi saya mencari penerbit macam tuan. Yang kita geng, boleh geng. My pleasure. Nanti kalau siap dia punya jilid pertama, saya nak bagi tuan urusan, nanti kita bincang, kita open table. Commission kita kemudian. Betul ke ni? Ini serius lah. Ingat suka-suka aku live ni. Aku live ni mesti ada sebab. Terharu. Okey tuan. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak kerana live. Terima kasih banyak-banyak kerana live. Nanti kita sambung cerita dekat WhatsApp.
Dan insyaAllah kalau ada pesanan terakhir nak berikan kepada para penonton sekarang tentang buku Puris ke apa nak promo? So, sejujurnya, macam saya cakap lah, bukan nak up lah. Tapi memang Tuan memang banyak bagi saya inspirasi lah sebenarnya. Oh, itu up tu. Itu memang up betul. Betul tadi Nazim. Nazim, nombor 1. Okey. Nombor 2, Ai. Okey. Ai Sulong. Okay. Nombor 3 lah. Nombor 3. Okey. Dah down. Aku dah down sikit lah ni. Dah down sikit. Tak apa, teruskan. Sebabnya saya nampak benda ni memang, yelah, kita meskom kan. So, memang lumrah kita ni memang bagi saya memang walaupun kita pemalu ke apa, tapi sepatutnya kita yang jadi pioneer lah benda-benda macam ni. So, pada Betul. yang ni Kiwirai, siapa-siapa yang tengok dalam 2 orang ke orang yang love-love ni kan. Selama ni saya ajak orang apa IG live. Ni bila jadi tetamu jadi pelik sikit. Dah lain tak nak okey. So terima kasih. Terima kasih. Jalan je. Dan try baca dulu lah. Dia sebelum menghukum tu try baca dulu. Ada apa ayat lagu Dewa kan. Apa yang sudikah dirimu untuk kenali aku dulu sebelum kau ludahi aku. Itu sebelum Once. Itu zaman Ari Lasso. Ari Lasso betul. Ayat tu saya nak supaya kita punya audience ni tahulah sebelum kita nak ludah ke apa semua, bagilah peluang. Dengarlah dulu. Tak nak suka tak betul. Baru. Tapi sebelum tu bagilah peluang lu. Jangan terhukum. Ni buku Puris betul. Islami. Ini ni jadi tak adalah kesianlah kita orang yang buat penat-penat. Kita cuba dulu, kita try dulu masakan tu. Tak boleh, kalau tak boleh pergi, benda lain tu je. Ni last kan. Tak kenal maka tak cerita. Last sikit. Silakan. Bagi saja sekarang ni saya cakap kat member lah. Macam contoh ebook yang saya buat ni. Ibaratnya macam kita merungut. Apa benda lah kita nak buat dengan industri ni dah tak tahu dah jalan. Dia cakap dekat kita. So kita ni ada ubat yang kita rasa inilah ubat dia. So kita bawa, kita tunjuk ubat. Tapi betul. Kita cakap kita ada ubat. Dia tak nak. Kita cakap benda ni percuma. Kau tak payah keluar kos. Percuma. Tak payah keluar modal. Kita bagi free dulu, try. Bagi dengar dulu. Dengar pun tak nak. Jadi saya cakap kat kawan saya macam, orang macam ni lain kali jangan jumpa aku lah, cerita masalah aku tak nak tahu. Tu je. Terima kasih banyak. Dia sebenarnya dua hala. Okey, assalamualaikum tuan. Jumpa lagi insya-Allah dalam kesempatan yang lain. Cepat. Kau salam. Okey, assalamualaikum. Yes. Okey. Insya-Allah. Thank you. Okey, itu dia tadi abang buku Puris kita Tuan Amir, seorang sahabat yang sama-sama berjuang dalam industri buku, dan dia sebenarnya walaupun orangnya sederhana tapi pengalaman dia tu tinggi. Itu kita nak cerita daripada dia. Dan di kesempatan tu kita nak open story tadi, kita singkap sikit macam mana dia punya perjuangan dia sampai ke hari ini Amir tu berjuang, dan kita doakan yang terbaiklah untuk beliau. Dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi untuk siaran-siaran benda boleh bincang Ajilas di